وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang terbaik, iaitulah bagi mereka yang inginkan pertemuan dengan Allah dan mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ahzab ayat yang ke-21. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama, berkumpul dan berhimpun di majlis ilmu dan duduk di Masjid Tunku Putra. Dan juga kita bersyukur atas nikmat iman dan juga nikmat Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita. Semoga ianya berkekalan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman. Dan jangan lupa untuk kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih istimewa hari ini adalah hari Jumaat, yang sunat untuk memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada hari ini, insyaAllah menggunakan kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitulah berkenaan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bentuk tubuh badan Rasulullah dan juga segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perbuatan Rasulullah, percakapan Rasulullah, ataupun juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga diceritakan tentang bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana Rasulullah memakai cincin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai khataman nubuwah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita sudah masuk pada bab yang ketiga. Setelah kita membicarakan tentang khatam nubuwah, iaitulah cap mohor ataupun stempel tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini insya-Allah kita menceritakan satu tajuk yang begitu sesuai juga pada awal tahun ini, iaitulah bab majaa fi syahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah satu bab yang datang pada menceritakan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni insya-Allah kita akan mengetahui bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana style rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap satu style saja ataupun tetap satu keadaan saja ataupun berubah-berubah. Jadi pada malam ni insya-Allah billahi subhanahu wa taala kita mengetahui satu lagi berkenaan tentang rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh dan tauladan bagi kita semua. Dan insya-Allah bila mana kita tahu, semoga Allah Taala kurniakan pada kita taufik untuk beramal dengan apa yang kita tahu insya-Allah. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ni pun sudah diceritakan, iaitu rambut Rasulullah ikal mayang. Rambut Rasulullah tidak lurus dan juga tidak keriting. Itu rambut Rasulullah ikal mayang, yakni berombak-ombak, beralun-alun, tidak lurus dan tidak keriting. Itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana 'indahu sya'ruhu fakrimu, man kana 'indahu
sya'run fa'akrimuhu. Apakah maksudnya? Siapa yang ada rambut? Semua orang ada rambut. Jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia ni semua memiliki rambut. Lalu Nabi SAW bersabda, qala Rasul SAW, man kana 'indahu sya'run, maka barang siapa yang memiliki rambut, fa'akrimuhu, maka hendaklah dia muliakan rambutnya. Dia muliakan rambut dengan makna menghormati rambutnya, menjaga dengan rapi rambutnya. Jadi siapa yang memiliki rambut, hendaklah dia memuliakan rambut tersebut. Jangan dibiarkan rosak rambut itu, Masya Allah. Hendaklah dijaga, dirapikan dan juga diurus dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah dia bersyukur kerana rambut itu salah satu mahkota bagi seorang manusia, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan, kedua-duanya merupakan manusia yang Allah Ta'ala ciptakan mempunyai rambut. Dan rambut bagi laki-laki adalah mahkota. Mahkota. Maksudnya, bila seseorang memiliki rambut, maka rambut itu boleh menjadi sebab orang itu nampak kemas, dan boleh jadi juga rambut itu boleh menjadikan seorang nampak tak kemas ataupun berserabut. Begitu ya. Jadi kata Nabi SAW, man kana 'indahu sya'run, siapa yang memiliki rambut, fa'akrimuhu, maka hendaklah dia memuliakan rambutnya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana Nabi SAW memuliakan rambut dan menjaga rambutnya, dan bagaimana Nabi SAW mengurus rambut dia, Masya Allah. Dan kita sebagai umat Nabi SAW, kita hendaklah mengikuti bagaimana cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai umat yang cinta pada Rasulullah SAW, maka setiap perbuatan Rasulullah, setiap keadaan Rasulullah SAW, hendaklah dia ikut sebagai tanda cinta kepada Nabi SAW. Itu yang disebut di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika benar, qul in kuntum tuhibbunallah, kamu cinta, kamu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku, yakni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut kalau boleh segala keadaan, mastata'tum, sedaya mana yang kita mampu. Tak mampu ikut semua, ikut satu-satu, separuh pun tak apa. Janji kita ada satu sunnah Nabi SAW yang kita beramal dengannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan kita kena koreksi pada tahun baru ini, ada tak amalan sunnah yang kita amalkan istiqamah, yang tak pernah kita tinggal, walaupun satu. Dia tak banyak pun tak apa. Contoh, kita memakai cincin. Cincin ikut sunnah macam mana? Pakai sebelah di jari manis ataupun jari yang kecil itu, jari kelingking paling kecil itu, contoh. Ataupun membaca Quran tiap malam, satu sunnah Nabi SAW, surah Al-Mulk dan surah Sejadah. Dan banyak lagi insya-Allah cerita pasal tentang sunnah Nabi SAW. Jadi malam ni insya-Allah tuan-tuan, kita tengok hadis yang pertama berkenaan tentang rambut Rasulullah SAW. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Anas bin Malik, sahabat Nabi yang muda ataupun masih kecil lagi. Dia menjadi khadam Nabi umurnya 10 tahun. Waktu Nabi wafat umurnya baru 20 tahun. Tapi dia di antara sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis. 7 orang sahabat Nabi penghafal hadis lebih daripada 1000. Anas bin Malik salah seorang daripadanya. Masya Allah. Ketika umurnya 10 tahun, ibunya Ummu Sulaim hantar Anas bin Malik untuk menjadi khadam, pembantu Nabi SAW. Dihantarlah dia, ya Rasulullah, Hazza Unais, ya Rasulullah, ni Anas, anak aku. Di rumah saya panggil dia Unais. Ya Rasulullah, jadikan dia khadam, ya Rasulullah. Tolong doakan dia, ya Rasulullah. Dia minta kepada Rasulullah, suruh didoakan anak dia Anas bin Malik. Maka Nabi pun doakan dia, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umruhu wa barik fima ataitahu wa ja'alhu min ahli jannah.
Nabi doa, ya Allah, panjangkan umur anak ini. Umur dia panjang tuan-tuan. Nabi doa umur panjang umur. Lebih 100 tahun umur dia. Allahu Akbar. Ada ulama kata umurnya 101 tahun. Wa aksir malahu, banyakkan hartanya, kayakan dia. Anas bin Malik salah seorang sahabat Nabi yang kaya. Masya Allah, memiliki tanah yang begitu banyak bidangnya, Masya Allah. Ya Allah, kurniakan padanya anak yang ramai. Anak Anas bin Malik, cucu cicitnya lebih 100 orang. Subhanallah, ramai, Masya Allah, ramai. Kemudian keempat, barik fima ataitahu, berkati apa yang engkau berikan padanya. Segala apa Allah berikan pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semua diberkati Allah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu didoakan Nabi yang terakhir, semoga Anas menjadi pendampingku di dalam syurga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, 4 perkara tadi semua aku dapat di dunia. Panjang umur, Anas panjang umur. Kaya, kaya raya. Anak ramai, ramai anak. Berkat semua Allah bagi, semua berkat. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu nak satu ni yang betul-betul dia nak sungguh, dan dia nak yang ini bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Perkara dunia semua dapat, harta dapat, kaya, anak ramai, anak Masya Allah. Kemudian panjang umur, semua orang nak, dunia belakang. Hakikatnya dia nak yang satu, iaitu dia nak bersama dengan Nabi SAW di akhirat dan di dalam syurga Allah Ta'ala. Tu Anas bin Malik. Allah, begitu tinggi cintanya Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Nak bersama Rasulullah dalam syurga Allah. Kita tuan-tuan bagaimanalah? Okay, ya? Bagaimanalah kita di akhirat? Bersama Rasulullah ke ataupun tidak? Allah. Tu nak bersama dengan Rasulullah, dia mesti ikut sunnah Rasulullah. Dia mesti ada di dalam hatinya tu cinta pada Rasulullah SAW. Kerana Nabi SAW pernah ditanya seorang Arab Badui, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Nabi SAW menjawab, apa yang kau sediakan untuk hari kiamat? Katanya Rasulullah, tak ada apa ya Rasulullah, solat pun tak banyak, puasa pun tak banyak, tapi dalam hati saya ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah dan saya cinta kepada kamu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Dalam riwayat, al-mar'u ma'a man ahabba. Kamu di akhirat bersama dengan kekasih kamu. Siapakah kekasihnya? Iaitulah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita meletakkan cinta dalam hati kita, bukan cinta pada dunia, bukan cinta pada harta, bukan juga cinta kepada selain daripada Allah dan Rasul, tapi kita letak dalam hati cinta Allah, cinta Rasul, itu nombor 1 dan kedua dan selama-lamanya. Masya Allah. Dan supaya kita boleh memperolehi rahmat Allah dan mendapat syafaat Rasulullah dan bersama dengan Nabi dalam syurga dan dapat melihat zat Allah dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat paling besar, Masya Allah. Apa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kata? Katanya, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisbi uzunaihi. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecah sehingga bahagian tengah kedua-dua telinganya. Jadi hadis pertama cerita tentang rambut Rasulullah mencecah sampai setengah, sebahagian daripada kedua-dua telinga. Ini telinga Rasulullah. So tengah-tengah tu, tengah-tengah tu adalah paras sampai rambut Rasulullah SAW. Dipanggil sebagai wafra. Panggil sebagai wafra. Bahasa Arabnya wafra. Jadi rambut Rasulullah yang pertama wafra. Apa makna wafra? Rambut yang sampai ke bahagian pertengahan telinga. Satu. Jadi siapa yang rambut style begitu sampai ke paras telinga ni, itu rambut Rasulullah SAW. Ya, satu. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Aisyah, ya. Nama dia dalam bahasa Melayu Aisyah. Bahasa orang Arab Aisyah, Ain Alif Hamzah. Nah, kemudian shin dan juga ta marbuto. Aisyah. Itu nama dia, ya. Isteri Nabi yang paling Nabi sayang.
Yang paling Nabi cinta tu adalah Khadijah. Tapi Aisyah ni ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa yang orang yang paling kamu cinta? Katanya Aisyah. Kalau di kalangan laki-laki, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hadis lain Nabi SAW kata, ketika Nabi SAW ingat sahabat-sahabat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dia berikan daging kambing tuan-tuan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Jadi Aisyah dikatakan cemburu sikit. Masya Allah. Jadi kata Nabi SAW, di dalam hati aku ini Allah Ta'ala telah letakkan perasaan cinta yang mendalam dan tak boleh lupa kepada isteri Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Masya Allah, semua isteri Nabi, Nabi cinta, Nabi sayang semua tuan-tuan. Kerana tidak ada satu pun yang dilebihkan antara yang lain, semua sama. Kerana Nabi SAW ini adil, bukan adil di dalam meletakkan hukum saja, meletakkan cinta, kasih dan sayang pun adil juga. Masya Allah. Adil makna apa? Meletakkan sesuatu pada tempat. So cinta Nabi pun dia letakkan kepada tempat yang terbaik juga, dan itu pun wahyu juga. Begitu. Kerana Nabi SAW ma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau dia mengeluarkan perkataan, dia bukan nafsu. Dia semua wahyu. Itu surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata-kata ikut nafsu, tapi berkata-kata dengan wahyu. Termasuk perkataan cinta yang Nabi ungkapkan juga wahyu daripada Allah. Boleh ya? Baik tuan-tuan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafra. Ini yang kedua, style rambut Rasulullah SAW. Dia punya paras, Rasulullah punya had rambut. Aku pernah berkongsi mandi, kata Aisyah radhiyallahu anha, satu bekas air dengan Rasulullah SAW. Jadi dia mandi satu bekas air, satu baldi, Masya Allah, satu bekas, satu kolah lah dipanggil. Beliau memiliki, katanya, aku melihat Nabi SAW memiliki rambut yang panjangnya di atas bahu. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah. Rambut Nabi di paras bahu. Ini yang kedua, rambut Nabi dipanggil jummah. Jummah tadi wafra, dunal wafra, dan di bawah cuping telinga. So di bawah cuping telinga rambut Nabi, dan juga di atas bahu sikit. Itu rambut Nabi SAW yang kedua. Tadi sampai ke telinga ni pertengahan dia, satu dipanggil wafra. Yang kedua sampai ke bawah dipanggil jummah. Style rambut Nabi SAW. Ada lagi yang ketiga, namanya lima. Ada tiga ya. Satu jummah, wafra, lima. Kalau wafra sekadar paras setengah telinga, kalau jummah sampai ke bahu, kalau lima dia sampai ke bawah telinga ni. Cuping telinga ni bawah dia sikit. Itu lima dipanggil, Masya Allah. Jadi ini hadis menunjukkan Nabi SAW mandi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Boleh ya? Yang seterusnya, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibai wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uzunai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki bentuk tubuh badan yang sederhana. So Nabi SAW punya badan sederhana, tak tinggi, tak rendah, sederhana, sedang-sedang. Tak besar dan tak kecil. Masya Allah, sesuailah dengan kemuliaan kenabian Nabi SAW. So rambut Rasulullah tadi pun sesuai juga taraf kenabian Nabi SAW yang mulia. Masya Allah. Sama ada rambut Rasulullah sampai ke cuping telinga, ataupun sampai ke paras bahu, ataupun sampai di bawah telinga, maka kesemuanya tetap indah dipandang mata. Gitu. Kerana apa?
Nabi SAW ini adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat Nabi SAW, dia melihat bulan purnama, kemudian Rasulullah keluar daripada rumah pakai pakaian berwarna merah, dan dia melihat bulan purnama cantik. Tiba-tiba matanya terpandang wajah Nabi SAW. Lalu dia berkata, dengan melihat wajah Rasulullah lebih indah, lebih tampan daripada bulan purnama. Allah. Nah, kata indah cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kedua-dua bahunya bidang. So, dua bahu bidang Nabi SAW ni, bahu dia ni bidang. Mana kata lebar, nampak smart. Nampak karisma, nampak hebat tuan-tuan. Tak macam kita nampak tunduk kan, masya-Allah. Berjalan pun nampak bengkok. Tapi Rasulullah tidak, dia bidang, masya-Allah. Serupa pakai baju kot. Tidak. Saya selalu kata begitu. Selalu kata begitu kerana kalau pakai baju kot nampak badan kita ini lebar sikit. Nampak ada karisma sikit. Sikit je lah, bukan banyak. Nabi SAW tak pakai begitu. Nabi badan dia pun dah berkarisma, nampak hebat dan nampak perkasa. Allah, nampak gagah perkasa. Itu Rasulullah SAW. Itu ya. Kemudian rambutnya, yakni rambut Nabi SAW menyentuh kedua-dua cuping telinganya sampai di bawah ni dipanggil 5. So 3 style rambut Nabi SAW. Ustaz, kenapa ketiga-tiga hadis tu berbeza? Kan? Satu sampai cuping telinga, satu sampai bahu, satu lagi pula sampai pertengahan. Baik. Ketiga-tiga yang meriwayatkan hadis Nabi SAW ni adalah orang yang berbeza-beza juga. Jadi ketiga-tiganya melihat Rasulullah pada waktu yang berbeza juga. Boleh fahamnya? Kita pun kadang-kadang rambut kita panjang, kadang-kadang rambut kita pendek, kadang-kadang rambut kita sederhana. Jadi ada orang jumpa kita waktu rambut kita panjang. Ada waktu tu kita pergi ke Kuala Lumpur, orang jumpa kita rambut kita pendek. Kita pergi Mekah Al-Mukarramah, dia tengok kita waktu tu rambut botak. Sebab apa? Tahlul. Jadi berbeza-beza orang, berbeza-beza pandang. Jadi keadaan Rasulullah juga berbeza-beza ketika itu. Waktu orang bertemu Rasulullah, ketika Barra bin Azib bertemu Rasulullah, dia tengok rambut Rasulullah sampai cuping telinga. Ketika mana Anas bin Malik tengok Rasulullah pada ketika itu rambutnya sampai pertengahan telinga. Dan ketika mana Rasulullah mandi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan rambut Rasulullah sampai kepada jumah, iaitulah paras bahu. Subhanallah. Ketiga-tiganya adalah merupakan rambut Rasulullah SAW. So, siapa yang pakai ketiga-tiganya, jangan kita kata macam-macam. Sebab apa? Itu semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak boleh, tengok ya, ada rambut tapi tak boleh pakai. Dan ini antara tanda orang tak muliakan rambut dia. Yang pertama, orang yang mencukur rambutnya setengah botak, setengah ada rambut. Macam mana tu Ustaz? Satu hari Rasulullah SAW tengok ada seorang, dan dia cukur rambut dia, sebelah dia botak, sebelah dia ada rambut. Nabi SAW tanya dekat dia, ni kenapa? Ni ya Rasulullah, style dia kata. Macam zaman kita lah, dia kata ni trend zaman sekarang. Jadi Rasulullah kata, kalau boleh potong semua, tinggalkan semua, dan kalau boleh adakan rambut, tak payah potong. Jadi maksud yang dilarang di situ maksudnya mencukur dengan erti ada garisan, dipanggil sekarang iaitu namanya al-qaza. Qaza iaitu rambut yang bergaris, ada line dipanggil. Di tepi-tepinya tu ada rambut, di tepi yang di tengah-tengahnya tu pula ada garisan botak, hak nampak kepala tu. Hak tu tak boleh. Kalau tepi dua ni potong nampak tipis, kemudian ada rambut sikit di atas tu tak mengapa. Yang ulama kata tak boleh qaza itu apabila bergaris. Bergaris, masya-Allah. Hak tu tak boleh. Tu ya. Masya-Allah, tabarakallah. Yang kedua, bila mana rambut kita, contoh kalau laki-laki, masya-Allah, tabarakallah, apabila rambutnya itu menyerupai wanita, tak boleh. Rambutnya menyerupai wanita ataupun gaya rambutnya menyerupai wanita, maka tidak dibenarkan di dalam Islam. Kerana menyerupai wanita itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla.
Jadi bukan semua rambut panjang itu menyerupai wanita. Ada yang rambut panjang itu kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Yang penting biar nampak laki-laki itu. Jangan pakai rambut panjang, Masya Allah, tapi tengok kewanitaan itu. Masya Allah. Itu tak boleh di dalam Islam menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki. Hukumnya adalah haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kita teruskan lagi, Masya Allah. Qatadah berkata, Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hadis yang ke-27. Qultu li Anasin kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti, kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunai. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia tanya Anas bin Malik, bagaimana cara rambut Rasulullah? Rambut Rasulullah tu bagaimana? Jawab Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak keriting dan tidak lurus kaku. So, rambut Rasulullah tidak keriting macam orang Afrika tu, bukan begitu rambut Rasulullah, dan tidak juga terlalu lurus macam orang Eropah, hak lurus sungguh tu. Contoh dia bagaimana? Iaitulah bergelombang-bergelombang, beralun-alun seperti ombak. Masya Allah. Panjang rambut Rasulullah SAW menyentuh kedua-dua cuping telinganya. Masya Allah. Menyentuh kedua-dua cuping telinga Rasulullah SAW. Kita tengok hadis yang ke-28 pula. Qadima Rasulullah SAW Makkah walahu arba'u ghadair. Yang diriwayatkan di sini adalah Ummu Hani binti Abu Thalib radhiyallahu anha. Jadi dia ni adik-beradik dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nama dia Ummu Hani binti Abu Thalib. Adik-beradiklah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan dia merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, ya? Baik. Semasa penaklukan kota Mekah, Fathul Mekah. Jadi kalau sebut Fathul Mekah ni, tuan-tuan boleh buka di dalam Al-Quran surah Al-Fath. Surah Al-Fath ada dua surah yang menceritakan tentang Fathul Mekah. Satu surah Al-Fath, surah ke-48. Satu lagi surah 110 dalam Quran, surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, pembukaan Fathul Mekah. Kamu akan menyaksikan orang akan memeluk Islam berbondong-bondong. Jadi ramai orang peluk Islam. Ketika itu bertasbihlah pada Allah. Jadi ketika Nabi sampai di Mekah, tak ada pertumpahan darah. Ramai peluk Islam, termasuk Abu Sufyan. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam surah Al-Fath pula, Masya Allah, diceritakan tentang pembukaan Fathul Mekah. Lebih kurang ada 29 ayat. Jadi tuan-tuan, 29 ayat. Ayat pertama, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka ila siratal mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim wa walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu pembukaan kemenangan yang hampir, yang dekat. Itu Fathul Mekah. Jadi ketika Nabi nak pergi Mekah Al-Mukarramah, nak buat ibadah haji daripada Madinah tahun ke-6 Hijrah, sampai di Hudaibiyah, mereka dihalang untuk melaksanakan ibadah haji. Terhalang tuan-tuan. Jadi sampai di Hudaibiyah, duduk kat situ je lah. Masya Allah. Panjang ceritanya, Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam wahyu itu Nabi bermimpi. Nabi mimpi, Masya Allah, Nabi akan masuk kota Mekah tahun depan. Masya Allah. Tahun depan Nabi akan pergi ke Mekah Al-Mukarramah, buat ibadah haji, buat ibadah umrah. Dan Nabi potong rambut, dan Nabi dan para sahabat cukur rambut. Itu disebut ayat 27 di dalam surah Al-Fath.
Surah ke-48. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni zalika fathan qariba. Allah Ta'ala kata, benarlah mimpi daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bermimpi, tuan-tuan. Dalam mimpi itu, Masya Allah, Nabi tengok dalam mimpi itu dia dan para sahabat masuk Mekah buat ibadah haji dan umrah dan tawaf. Kemudian mereka cukur rambut dan pendekkan rambut, Masya Allah. Kemudian Nabi beritahu kepada Umar, semalam Masya Allah, saya diberikan satu wahyu, satu ayat Quran dan satu surah dalam Quran yang inni uhibbuhu minad dunya wa ma fiha. Ini adalah surah di antara seluruh Quran yang merupakan surah paling dicintai Nabi SAW. Tuan-tuan, orang tanya surah apa paling dicintai Nabi? Surah Al-Fat. Nabi kata, semalam aku dikurniakan wahyu oleh Allah satu surah yang lebih aku cinta daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih cinta daripada dunia dan seisi. Surah apa? Al-Fat. Ada berapa ayat? 29 ayat. Lebih kurang berapa muka surat? 4 muka surat setengah. 4 muka surat setengah, tuan-tuan. Hafal kalau boleh. Sebab ni surah Nabi paling cinta, tuan-tuan. Nah, surah paling cinta, Masya Allah. Hafal dan hari-hari baca kalau boleh, insyaAllah ya. InsyaAllah billahi ta'ala. Jadi Nabi SAW pun masuklah ke Mekah tahun ke-7 Hijriah. Nah, sebagai pembukaan Fathul Mekah. Sampai-sampai Nabi SAW di bumi Mekah Al-Mukarramah, Nabi memakai serban yang berwarna hitam. Nabi pakai serban warna hitam. Waktu tu rambut Nabi panjang, Masya Allah. Panjang rambut Nabi itu sampai mencecah ke paras bahu, tuan-tuan. Itu rambut Nabi SAW. Kata Ummu Hani ini, Rasulullah SAW memasuki kota ini dengan rambut yang dijalin 4. Ada kata diikat 4, ada kata dijalin 4, mana kata terurai 4 uraian. Itu rambut Nabi SAW. Bagaimana tu? Ulama mengatakan bahawasanya ketika Nabi pakai serban, satu ya, Nabi panjang rambut, kemudian pakai khalanswa. Khalanswa ni maknanya kopiah hak kita pakai itu. Kopiah dipanggil khalanswa bahasa Arab. Kemudian Nabi lilit dengan serban. Nah, Nabi lilit dengan serban, Masya Allah tabarakallah. Kalau ada lagi satu, Nabi letakkan pula satu kali serban, kain penutup kepala lagi. Satu kain lagi diletakkan di atas kepala tu. Jadi dah pakai serban, lilit, kopiah tengah-tengah, atas tu ada satu serban lagi, hak menutup macam orang di Arab Saudi itu. Kita tengok hak jadi imam tu kan, dia pun letak satu lagi serban dekat atas tu, Masya Allah. Itu satu style Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Hani melihat rambut Rasulullah tu ada 4 jalinan uraian. Ada 4, macam mana 4 tu? Tengok 4 macam mana. Baik, kita tunjukkan 4 macam mana, tuan-tuan. Masya Allah. 2 rambut Rasulullah yang panjang kat belakang tu, kedua ke depan sini, bahu 2 sini, yang 2 lagi di belakang. Jadi nampak 4. Satu di sini kat depan ni, satu sini, satu sini, satu kanan, satu kiri. Hak belakang ni bahu Rasulullah ada 2, nampak 2 sebab rambut Rasulullah gelombang. Dia beralun-alun. Jadi nampak macam ada 4 uraian dan 4 jalinan. Itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ya cara rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi ketika Nabi selesai tawaf dan sahabat pun selesai tawaf dan selesai, Nabi pecahkan 360 berhala yang ada dalam Kaabah itu. 360 berhala, tuan-tuan. Bayangkan banyak. Setiap satu hari satu berhala disembah. Sebab apa, Ustaz? Setahun ada 360 hari. Masya Allah. Masuk Nabi SAW, Nabi pukul semua berhala tu, bagi pecah. Sambil Nabi baca ayat suci Quran. Nabi baca apa dia? Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Isra ayat 81. Nabi kata apa dia? Katakan wahai Muhammad, apabila kebenaran sudah pun nampak, sudah pun muncul, sudah pun datang, maka kebatilan, kepalsuan semuanya akan hancur dan musnah. Allah. Ingatlah, kepalsuan, kebatilan pasti dan mesti akan hancur. Allah. So kalau sekarang ini kita rasa macam ditipu,
macam tertipu. Ingatlah tuan-tuan, apa yang dirancang oleh manusia, sama ada penipuan ataupun sebaliknya, ingat Allah juga merancang. Wallahu khairu, dan Allah Ta'ala adalah lebih baik sebaik-baik perancang. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang sesuatu nak jauhkan kita daripada Allah, nak jauhkan kita daripada masjid, nak jauhkan kita daripada Rasulullah, daripada Mekah, daripada Madinah. Ingat, Masya Allah, Allah juga merancangkan sesuatu. Ingat, sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah Azza wa Jalla. Itu sebab bila sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah, kita sebagai orang Islam jangan lepaskan kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Sentiasa serah diri pada Allah, sentiasa tawakal pada Allah. Ingat tu tuan-tuan, sebab kekuatan benteng kita di akhir zaman macam ni adalah hubungan kita dengan Allah yang begitu kuat dan erat. Nak jaga hubungan dengan Allah bukan mudah, tuan-tuan. Nak jaga hubungan dengan Allah, salah satu di antaranya adalah zikrullah, zikir pada Allah. Ini hubungan paling kuat, tuan-tuan. Waktu kita tak boleh buat apa, zikirlah, antara makanan ataupun kita punya halwah, kita punya rohani, tuan-tuan. Allah, waktu kita tak boleh sembahyang, zikir masih boleh lagi. Tu zikir nombor satu, Masya Allah. Perbandingan orang berzikir pada Allah dengan orang tak berzikir pada Allah seumpama orang hidup dan mati. Orang yang berzikir pada Allah, di sisi Allah orang itu hidup. Orang yang tak berzikir pada Allah, di sisi Allah orang itu adalah mati. Na'udzubillah. Seperti mana halnya ikan. Ikan di dalam air hidup, kalau di luar dia mati. Begitulah manusia yang ingat Allah, berzikir pada Allah, hatinya hidup. Tapi kalau manusia tak zikir pada Allah, hatinya mati. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab tuan-tuan jaga hubungan dengan Allah dengan berzikir sentiasa. Zikir Allah, 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 kalau boleh banyak-banyak, Masya Allah. Yang kedua, nak jaga hubungan dengan Allah, selawat atas Nabi, termasuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Selawat, tanda rindu, tanda ingat kita kepada kekasih kita. Sebablah Nabi SAW kata, man ahabba syai'an aksaru zikruhu, siapa yang cinta kepada sesuatu, dia banyak menyebut namanya. Kalau kita cinta Allah dan Rasul, kita banyak sebut nama Allah dan nama Rasul SAW. Tuan-tuannya, kalau hari-hari sebut selain daripada Allah Rasul, maka jauhlah hati kita itu daripada cinta Allah dan cinta Rasul. Oleh kerana itu, jangan kita terpedaya dengan perkataan-perkataan ataupun dengan isu-isu yang berlaku di sekeliling kita. Kerana Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW adalah dua yang mesti kita letakkan dalam hati. Kalau di dalam hati hanya fikir benda lain selain Allah Rasul, maka mudahlah iblis dan syaitan menempat dudukkan diri mereka di dalam hati kita, yang menyebabkan kita jauh daripada Allah dan jauh daripada Rasulullah SAW. Baik ya, habis sikit lagi lah. Jadi setelah Nabi SAW hancurkan berhala tersebut, maka Nabi selesai tawaf, kemudian tahlul. Habis saja tahlul, iaitulah selepas daripada sa'i, Nabi cukur rambut dan sahabat pun ikut juga. Muhallikina ru'usakum. Tengok ayat dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, disebut dalam ayat 27 surah Al-Fat. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Benarlah mimpi daripada Allah kepada Nabi SAW. Tengok mimpi yang benar ni, Masya Allah. Tuan-tuannya, bahwasanya la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminin. Nabi Muhammad dan para sahabat akan masuk di dalam Masjidil Haram dengan aman. So kita pun nanti, tuan-tuan, semoga kita juga boleh masuk Masjidil Haram. Semoga tahun ini insyaallah dengan aman insyaallah. Tahun lepas tak boleh pergi kan? Tak boleh. Tahun ni masih lagi nampak gayanya. Tapi moga-moga tahun ni boleh insya-Allah. Kita doa begitu. Aminin, di dalam keadaan aman, tenang, tak ada takut. Tak ada takut, penyakit pun tak takut, orang nak halang pun tak takut, dalam keadaan yakin, iman, Allah lindung saya. Masya-Allah, tabarakallah. Aminin. Muhallikina rusakum, iaitulah dengan mencukur rambut, wa muqassirin, dan memendekkan rambut.
Jadi waktu tu Nabi pendekkan rambut, dan rambut Nabi waktu itu diambil oleh sahabat. Nabi potong rambut, diambil rambut Nabi SAW. Sahabat simpan. Nama sahabat tu antaranya iaitulah Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Bila Khalid ambil, dia letak di serban. Dia pergi berperang. Selama dia perang, tuan-tuan, selama tu dia menang. Allah. Orang tanya, sebab apa engkau menang ayah Khalid? Masya-Allah. Nah, ada satu cerita lagi. Ketika mana topi perang dia tu jatuh, termasuk serban dia yang ada rambut Rasulullah, selesai daripada perangan, dia pergi cari kopiah tu, hak serban tadi tu. Jadi sahabat kata, wahai Khalid, tak payah cari, ni banyak kat sini. Ni kopiah banyak, serban banyak. Pakai ni sudah. Dia kata, tak sama. Dia kata, tak sama hak ni dengan yang jatuh tu, yang aku pakai selalu. Dia pun pergi cari. Bila dia cari, dia jumpa. Selepas dia jumpa, dia tunjuk dekat sahabat. Sebab inilah aku cari kopiah dan juga serban ini. Sebab apa? Dia buka lilitan serban, dia tunjukkan rambut Nabi SAW. Allahu Akbar. Dia kata, selama mana aku berperang dan Allah kurniakan padaku kemenangan, kerana ada di sisi aku rambut Rasulullah SAW. Semangat Rasulullah tu ada dalam diri dia. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan, kalau ada semangat Rasulullah dalam diri, amal Rasulullah dalam diri, insya-Allah kita boleh menang. Pergi mana pun insya-Allah kita ada kekuatan. Tapi kalau Rasulullah tak ada, di mana nak cari kekuatan? Di mana tuan? Nak cari kekuatan kat mana? Tak ada. Yang ada kekuatan ni iaitulah bila mana kita ikut Rasulullah dan bila mana kita berserah diri dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Dan nak bertawakal pada Allah, dia mesti ikut bagaimana tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru semangat kita makin membara insya-Allah tabarakallah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, Anas radhiyallahu anhu melaporkan anna sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunai. Panjang rambut Rasulullah adalah sehingga pertengahan telinga beliau. Sampai pertengahan telinga, sama macam hadis yang pertama tadi. Hadis ke-30, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastadilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum fakana al-kitab yastadiluna ru'usahum wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma farqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqsahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ni satu lagi style rambut Rasulullah. Tengok ya, kita sikat rambut ikut mana? Tengok style rambut Rasulullah ni. Apakah kita menyerupai orang kafir ataupun tidak, kita tengok sini. Pada awalnya kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW membiarkan rambut beliau terurai ke hadapan. Mula-mula Rasulullah SAW rambut dia tu dia urai ke depan. Dia biarkan semua tuan-tuan. Tak ada bulat kedua, ke kanan pun tidak, ke kiri pun tidak, ke belakang pun tidak, tapi ke depan. Tak nampak dia punya garisan tengah, tak ada. Jadi terurai begitu, masya-Allah. Jadi kalau ada orang terurai begitu rambutnya, kalau dia niat ikut Rasulullah pun sunnah Rasulullah juga begitu. Kalau dia niat begitu, masya-Allah. Kemudian orang musyrik merapikan rambut mereka. Orang musyrik ni orang apa? Orang yang mensyirikkan Allah, menyembah selain Allah. Itu orang musyrik. Dan para ahli kitab pula, para ahli kitab ni siapa? Orang Yahudi yang masih ada kitab. Kitab apa? Taurat. Tu ya, kitab Taurat Nabi Musa, tapi mereka sudah seleweng. Tapi masih ada lagi yang benar di situ. Nah, masya-Allah. Membiarkan rambut mereka terurai ke hadapan. Jadi orang musyrik merapikan rambut, bagi kemas rambut. Orang Yahudi pula, ahlul kitab pula, mereka uraikan rambut sama macam Rasulullah yang pertama tadi. Ya? Maka Rasulullah SAW memilih menyesuaikan diri dengan ahli kitab. Jadi rambut Rasulullah tadi terurai ke depan, memilih bersamaan dengan ahli kitab. Jadi tuan-tuan, dalam hadis lain Nabi larang kita yukhaliful yahud, iaitu bersalahan dengan amalan orang Yahudi. Tak boleh ikut style orang Yahudi. Tapi Nabi SAW ada satu perbuatan yang Nabi SAW mengikut mereka, masya-Allah, selama mana tidak bertentangan dengan agama kita. Contohnya, Nabi pergi ke Madinah, hijrah di Madinah. Nabi tengok orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pernah dengar hadis? Hari Ashura dipanggil.
Jadi Nabi tanya orang Yahudi, ni kenapa puasa? Hari apa ni yang kamu beraya ni? Dia berkata hari ini, hari Ashura ni adalah merupakan hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Itu yang kami puasa sebagai tanda syukur. Jadi Nabi SAW pun, kalau begitu aku lebih layak ikut Nabi Musa. Jadi Nabi SAW pun berpuasa pada 10 Muharram, Masya Allah. Jadi ini pun Nabi ikut selama mana perbuatan itu tidak bertentangan dengan agama. Ahlul kitab ni adalah orang yang pernah diturunkan pada mereka kitab. So Nabi Musa kitabnya Taurat. Oleh kerana Nabi Musa sudah pun wafat, mereka ubah kitab Taurat jadi kitab Talmud. Mereka ubah seleweng sedikit lah, Masya Allah, tak banyak ke sedikit. Jadi ahlul kitab ni pada asalnya adalah agama samawi, tuan-tuan. Sama macam Nabi kita Musa AS. Tapi kerana mereka telah menyeleweng, maka mereka adalah makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada amalan mereka yang kita boleh juga buat selama mana amalan itu tidak bertentangan dengan agama kita. Contohnya, Nabi tunjukkan style rambut Nabi berurai ke hadapan. Nabi ikut style ahlul kitab selama masih belum ada perintah mengenainya. Kemudian Rasulullah menyisir rambut beliau dengan rapi. Maksudnya dua-dua, tuan-tuan. Kemudian Nabi sisir dengan rapi. Baik, cara sisir rambut Nabi macam mana? Nabi suka mendahulukan sebelah kanan. Nanti kita akan masuk satu tajuk khas. Tajuk dia adalah merapikan rambut ataupun dipanggil sebagai menyikat rambut. Bagaimana Rasulullah sikat rambut dia? Ke kiri ke dulu atau ke kanan? Kalau ditanya kita ke kiri ke kanan dulu? Sudah pasti ke kanan. Dan Rasulullah merapikan rambut Rasulullah, dia sikat rambut dia sampai ke belakang. Daripada depan tu dia sikat sampai ke belakang. Yang paling hujung rambut tu sampai mencecah ke paras belakang di bahu dia tu. Sampai ke situ. Ini style rambut Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga Nabi SAW menyisir rambut beliau dengan rapi. Kalau Nabi nak pergi bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, disebut dalam kitab Sirah Salikin, Nabi akan tengok cermin. Jadi Nabi kalau sikat rambut, tengok cermin. So kalau nak sikat rambut, jangan tak tengok cermin, tuan-tuan. Ada setengah orang dia sikat rambut tak tengok cermin. Sayang, rugi. Bukan sunnah. Dia sunnahnya sikat rambut tengok cermin. Supaya apa? Doa pada Allah. Apa doa Nabi? Sambil tengok cermin, sambil sikat rambut, Nabi doa begini, Alhamdulillah kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau elokkan aku punya rupa paras, elokkan juga akhlakku, ya Allah. Allahu Akbar. Itu doa Nabi SAW. So kalau kita sikat rambut begitu saja tanpa melihat cermin, doa apa kita nak doa? Tuan-tuan, sebablah kena ikut Nabi SAW. Benda macam ni pun kena ikut Rasulullah. Supaya apa? Perbuatan kita tu ada berkatnya, Masya Allah. Ada berkat. Hari Jumat potong kuku. Potong ikut mana style potong kuku? Masya Allah. Saya potong Ustaz, janji terpotong. Janji terpotong. Dia ikutlah kanan ke kiri ke ataupun jari mana dia ikut. Mai dia buat memang nampak bersih, tapi tak ikut sunnah, tak dapat pahala. Tak ada berkat. Yang ada berkat dan dapat pahala bila mana dia ikut style Rasulullah. Dahulu kat mana? Jari telunjuk dulu. Jari telunjuk dulu, kemudian tepi dia tu jari tengah, kemudian ni jari manis, anak jari, baru sebelah kiri, yang akhir ibu jari. Orang tanya kenapa buat macam tu? Sunnah Nabi SAW. Dapat pahala kita, tuan-tuan. Masya Allah. Dan ni cara dia. Kenapa masuk masjid kaki kanan? Sunnah Nabi. Kenapa keluar masjid kaki kiri? Sunnah Nabi. Masya Allah. Masuk toilet kaki kiri sebab apa? Sunnah Nabi juga. Semua jawapannya sunnah Nabi SAW. Cantik, tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah dah ajar kita satu-satu. Masya Allah. Dan yang terakhir, insya-Allah, Ummah Hani berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW zadafaira arba'. Aku melihat rambut Rasulullah dijalin 4. Mana terurai 4, bukan diikat, tuan-tuan. Ya kan? So di sinilah yang menjadi asbab. Ada ulama kata kita solat bagaimana Ustaz kalau rambut panjang? Kalau rambut panjang solat, uraikan rambut. Tapi kalau sujud jangan halang dahi daripada terkena tempat sujud. Maksudnya rambut itu jangan menjadi penghalang daripada bersujud. Kalau tak sah solat. Masya Allah. Sama juga perempuan, tuan-tuan. Nak ikat rambut ke urai rambut? Urai rambut, tuan-tuan. Jadi kalau pakai tudung tu, jangan ikat rambut. Ikat rambut ke urai rambut, tetap dua-dua sah.
Cuma yang lebih baiknya kita urai rambut supaya rambut kita pun ikut sujud pada Allah Ta'ala. Ulama kata biarkan terurai. So jangan diikat. Ya, jangan diikat, biarkan terurai. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita ikat rambut di dalam solat pun tak mengapa, tetap sah. Tapi lebih baik kita urai kerana rambut kita juga sujud kepada Allah, yakni ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan jadi penghalang daripada dahi kita kena tempat sujud, itu saja. Jika berlaku seperti itu, maka batal kita punya sembahyang ataupun tak sah sembahyang itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, rambut Rasulullah bagaimana? Yang pertama sampai pertengahan telinga, itu satu pertama. Yang kedua sampai ke cuping telinga. Yang ketiga sampai bahunya, iaitulah paling panjang. Inilah rambut Rasulullah yang paling panjang. Yang keempat, Rasulullah menghurai dan melepaskan rambutnya ke depan. Ya. Yang kelima, Rasulullah SAW menyisir rambutnya ataupun merapikan rambutnya. Ada dua. Satu dia ke belakang, satu lagi dia sebelah kanan. Dia sikat tu sebelah kanan, tuan-tuan. Masya Allah, kanan dulu baru kiri. Itu Rasulullah SAW. Dan seterusnya tuan-tuan, Masya Allah, rambut Rasulullah ikal mayang. Dia tidak lurus dan juga tidak keriting. Dan dilarang jambul. Ikat satu je, tuan. Jambul tak boleh. Betul ya? Masya Allah. Itu kalau tahnik anak, baru ni saya tahnik baby, tuan-tuan. So tahnik baby itu pun kami tanya guru kami di Mesir, Masya Allah, tak boleh bagi jambul anak. Biarkan ada setengah rambut. Dia cukur, tengok ada satu tinggal. Dia biar begitu jadi jambul. Tak boleh, tuan-tuan, hukumnya. Haram, tak boleh. So nak cukur semua. Tu kalau tahnik bayi, tuan-tuan, lepas tahnik kita tahlik. Apa mana tahnik? Kita meletakkan kurma tu, bagi manisan tu di dalam lelangit dia punya mulut tu. Ada lelangit dia tu, bagi kena kurma. Masya Allah, ni sunnah Nabi SAW. Yang kedua kita panggil tahlik. Tahlik maksudnya mencukur rambut dia. Cukur. Lepas tu rambut buat apa? Letak di dalam timbangan, ukur berapa beratnya. Kemudian keluarkan zakat. Subhanallah. Ada tak keluar zakat lagi? Keluar zakat cepat-cepat ya. Banyak kita punya pondok madrasah tahfiz yang memerlukan zakat dan orang-orang memerlukan, insya-Allah ya. Masya Allah. Kemudian dilarang botak sebelah je botak. Sebelah ada rambut tak boleh. Sebelah tu tak boleh. Sebelah ada rambut, sebelah tak ada. Tak boleh. So abang dekat anak-anak ni nak sekolah ni, Masya Allah, ingat, kalau boleh ikutlah style rambut Rasulullah SAW. Jangan ada garisan khatulistiwa ke, garisan Adidas ke, tak payah kalau boleh. Jangan ikutlah. Ikutlah bagaimana Rasulullah SAW. Sekarang ni masih boleh rambut panjang lagi, tuan-tuan. Selama berapa? 2 minggu. Saya dengar tadi Dr. Ismail Sabri kata lagu tu. Tuan-tuan. Sebab apa? Kedai gunting rambut dilarang buka. Baru tadi kenyataan pukul 4 tadi. Ya, jadi selama 2 minggu pergi sekolah masih tak apa, tak panjang rambut lagi. Selepas 2 minggu tu baru potong, tak apa. Dia kata begitu ya. Bukan saya kata, tadi saya tolong cakap saja. So anak-anak kita pergi sekolah panjang rambut lagi, tak apa Ustaz. Abang dekat cikgu dia siap-siap. Cikgu pun tahu, insya-Allah ya. Tapi kalau sudah potong, alhamdulillah lah. Kan? Masya Allah. Jangan tak mandai-mandai. Oi, anak aku nak panjang rambut, nak ikut sunnah Ustaz. Tak apa, ikutlah. Tapi bila datang sekolah, ikut undang-undang sekolah. Jangan pula lawan cikgu, Masya Allah. Ni sunnah Nabi. Jangan gitu ya, Masya Allah. Berbana pula dengan cikgu. Nak ikut mana satu ni Ustaz? Nak ikut sunnah Nabi kan? Nak ikut undang-undang sekolah? Ikut undang-undang sekolah. Masya Allah. Jadi ikut sunnah Nabi ni biar sesuaian dengan tempat, huruf. Kalau undang-undang di sekolah tu pendek lah. Begitu, Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung pada bulan akan datang, insyaAllah. Cara Rasulullah merapikan rambut, yakni bagaimana Rasulullah menyikat rambut dia, insyaAllah. Wallahu ta'ala wa'alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakan pada kami rezeki untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, perkataan dan perbuatan, ya Allah, serta amalan soleh dan ibadatnya, ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.